Eh, saya watch on roll. Hai, welcome back to The Joggling. Aku Kit. Hari ni aku nak buat review tentang sebuah buku yang bagi aku nak letak hashtag cute tapi kejam. Kenapa aku cakap kejam? Let's go. Yang aku hashtagkan cute tapi kejam tu adalah buku ni. Nah, ni dia. Ni buku ni. Buku yang bertajuk K-pop Girl Army yang Bertuah. Buku ni tentang apa? Okey, aku ceritakan tentang sinopsis pasal buku ni. Buku ni dia berkisahkan tentang satu watak Yana, bukan Yana Samsudin yang peserta Demas Singa musim pertama yang minggu ketiga dah tersingkir tu. Yana Samsudin! Watak Yana ni dia seorang student di mana dia seorang yang pendiam. Dia lebih suka menulis ataupun meluah perasaan melalui lukisan apa semua tu. Sampailah satu hari dia ditemukan oleh kawan satu kelasnya yang baru, iaitu watak Suha. Suha ni merupakan salah seorang ARMY ataupun peminat kepada BTS, dan mereka menjadi sahabat baik sampailah mereka untuk merancang pergi ke konsert BTS. Konsert BTS yang bukannya kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa, bukannya berada di KL ke di Malaysia ke, tetapi konsert tu berada di Korea. Dahsyat betul orang kata keinginan Yana dan Suha untuk pergi jelajah ke konsert BTS tersebut. Memang hardcore ARMY betul kan? Konflik yang terjadi dalam cerita ni apabila tiket yang mereka beli tu telah bukannya tiket yang betul-betul orang kata boleh percaya. Kalau dekat Malaysia ni kita panggil ulat tiket lah, no? Bukan ulat buku lain. Ulat tiket ni dia nakal sikit. Bila kena tipu, Yana Arisa yang baru umur 17 ni, orang kata pernah ambil SPM, kena tipu. Jadi mereka jadi macam kecewa, down tu gila-gila. Ibarat macam dapat result SPM yang tak berapa nak bagus kan, apa semua tu. Tapi itu bukan pengakhiran bagi cerita ni. Yana dia tak orang kata apa, dia tak berhenti takat tu saja. Dia cari cara jalan lain untuk pergi juga ke konsert BTS ni. Depa ni nak pergi ke konsert BTS, konsert Love Yourself dekat Icheon tu. Bukan Icheon tempat lain, Seoul. Seoul dekat Korea. Gigih tu kan. Okey, dah settle bab tiket tu, dia dah cari jalan penyelesaian. Dia dapat juga berangkat fly ke Korea sana tu. Dia rasa happy. And then bila dia dah orang kata dah sampai nak pergi ke konsert tu, ada lagi masalah yang dia hadapi. Tu aku rasa macam aduh apa lagi, sian tak jadi ke apa semua ni kan. Tak apa, kat situ dia dah mula alami satu masalah yang rasa macam kali kedua yang unexpected betul. Sian lah hang Yana tu, sian. Kalau aku jadi hang, aku teriak lama dah hantar awak. Umur 17 tapi hang gigih, hang gagah. Orang kata di sebalik hujan lebat tu mesti akan munculnya sang pelangi, sang suria apa semua tu. Macam tu juga dengan yang jadi dekat Yana. Dah lah sedih apa semua tu tak lama, tapi satu insiden kejadian di mana jalan cerita, klimaks cerita ni bermula, iaitu Yana dia jumpa, orang kata apa, dia nampak lah daripada CCTV apa tu BTS group kesayangan dia tu, kata lalu macam tu daripada pandangan mata ke mata ke hati, mata ke mata ke hati, hati ke hati, hati-hati. Satu, jadi dia pun rasa macam itu satu momen. Bila satu momen dia rasa macam dia nak simpan momen tu dalam cerita dia. Dia pun cari buku nota yang dia selalu tulis apa semua tu. Aduh, dia tertinggal pula dekat hotel buku tu. Jadi dia macam tak mau benda ingatan momen-momen tu hilang. Dia pergi gagah, dia pergi gigih
cari orang kata kedai alat tulis ke apa benda tu, dia jumpa lah satu tu. Dia buka-buka kedai buku tu, apa benda ni, gelap apa semua tu. Jadi macam orang kata nampak kat luar macam kedai buku, masuk-masuk dalam kedai apa ni dengan penuh dengan benda pelik-pelik apa semua tu. Had situ bermulanya perubahan drastik dalam kehidupan Yana. Dia berjumpa dengan seorang nenek ni macam orang kata nenek, kalau aku ada kat tempat dia, aku rasa nenek lampiang ke apa ni, mak lampir ke kan. Kalimah, nak tengok Akademi Fantasia ke? Tapi mungkin dia jumpa dengan nenek yang orang kata yang berjaya merubah hidup dia, di mana dia terima satu buku tu boleh tulis apa saja yang dia nak. Dan bila habis dia jumpa tu, bermulanya episod demi episod cerita yang berlaku perubahan dalam hidup Yana. Momen-momen yang aku rasa macam best sangat time baca buku ni adalah aku dapat bayangkan orang kata cerita-cerita, watak-watak yang ada dalam buku ni. Setiap scene-scene yang dia ceritakan terperinci tu kan buatkan aku terbayang satu drama K yang aku favourite gila, part di mana Yana berjumpa dengan nenek kebayan, orang kata nenek kebayan, nenek tua apa semua dalam cerita ni. Dan daripada situ aku punya imaginasi pula, aku terbayang satu cerita favourite aku, iaitu Goblin di mana watak heroin tu dia berjumpa dengan seorang perempuan. 그래서 너 점지할 때 행복했거든. Yang hampa mesti tahu siapa dia kan. Plot tu dia lebih kurang macam tu. Jadi benda ni aku rasa macam lebih kurang kan. So dia boleh masuk dengan aku punya imaginasi dengan jalan cerita. Memang best, aku suka. Dan jalan cerita dia pula smooth je. Dia tak, orang kata tak stuck. Yang buatkan rasa stuck sebab dia aku mula berhenti sebab aku nak tengok dia berceritakan tentang video klip dia habaq satu-satu. Love Yourself, Fake Love, benda tu walaupun dia kata satu MV music video, tapi buatkan aku stop nak tahu apa benda tentang music video ni berkaitan tentang apa. Jadi aku pun Google, aku pun cari dekat YouTube, aku tengok macam tu. Jadi bila aku tengok benda tu, aku rasa macam dia ada kaitan. Apa pengajaran yang boleh dapat dalam buku ni? Banyak sangat pengajaran yang boleh dapat dalam buku ni, yang boleh aku belajar, yang boleh aku ambil iktibar, yang boleh hampa jadikan sebagai pedoman. Antara moral value, pengajaran yang boleh ada dalam buku ni yang penulis Husna Rosli ketengahkan, yang cuba sampaikan dekat hampa, antaranya yang pertamanya aku boleh dapat adalah hubungan kekeluargaan. Tak kisah hubungan kekeluargaan ni boleh wujud daripada keluarga kita sendiri, keluarga daripada sahabat kita sendiri yang boleh jadikan kita anggap sebagai keluarga. Hubungan kekeluargaan yang kedua yang boleh nampak ni antara ahli-ahli BTS ni dalam depa ni, ada yang menghadapi masalah yang tersendiri, ada yang orang kata konflik sesama ke sendiri apa semua tu, tapi disebabkan hubungan depa anggap blood brother semua ni, depa cepat-cepat selesaikan masalah tu tanpa melukakan satu sama lain. Dan pengajaran yang selain itu, pengajaran lain yang boleh didapati adalah hubungan persahabatan friendship never end yang ditunjukkan oleh ahli-ahli BTS. Mereka ni dah ada masalah sekalipun, mereka cepat-cepat selesaikan masalah, dan mereka akan macam mana mulanya mereka daripada awal sampailah mereka ada nama sekarang ni, mereka tetap takkan putus persahabatan. Apa persahabatan ni? Persahabatan, maafkan aku. Mereka dalam bertujuh orang tu tetap jangan berpecah. Set kita jangan pecah lah kan. Bak kata orang Kelantan dah kan. Okey, pengajaran lain yang boleh dapat dalam buku ni adalah tentang menghargai. Perkataan menghargai ni tak kisahlah hampa nak menghargai seseorang ke, nak menghargai orang ke, nak menghargai sesuatu benda ke, nak menghargai sesuatu perkara ke. Menghargai ni ditunjukkan dalam ahli-ahli BTS terhadap army mereka.
Army is everything bagi mereka. Tanpa Army, siapalah BTS. Itu yang ditunjukkan oleh BTS dalam cerita tu. Nabas kepada saudari Husna Rosli kerana berjaya buat satu lagi buku yang yang bagi aku rasa macam cukup rempah, cukup rasa sesedap Maggi cukup rasa. Kan aku cakap buku ni cover dia pun dah cute. Tapi kejam ni, kenapa aku cakap kejam? Kejam dia sebab aku ambil masa selama 4 hari nak habiskan baca buku ni. Bukan sehari, 2, 3, tapi 4. Buku yang orang kata apa, senipis sini je pun orang akan pertikaikan, oh dia hang ni buku nipis, bukannya tara ensiklopedia pun yang hang boleh habiskan selama 4 hari apa semua tu. Wih, kejam ni buku ni. Masa aku nak habiskan ni pun penuh jalan-jalan yang berliku, ibarat macam jalan cerita buku ni. Kenapa aku cakap macam tu? Ini masalah yang aku hadapi. Jadi bila baca buku ni, aku jenis nak tahu, sebab aku kalau aku baca buku, aku jenis nak tahu macam mana bila Husna Rosli ni sebut satu persatu karakter yang ada dalam buku ni, aku jadi stop dulu lah. Aku akan buka balik YouTube ke Google ke apa sekalipun, aku akan buka, aku akan tengok siapa Jungkook Running Man ke bukan, RM ataupun dikenali sebagai Red Monster. Bila orang sebut RM, apa ni RM Running Man ke, orang kata bukanlah, itu Red Monster group ni. Jimmy yang orang kata apa duk perempuan-perempuan ni tu, oh Jimmy, buatkan aku rasa macam aku stop baca buku tu sekejap. Aku pergi buka Google, aku nak tengok siapa depa ni, siapa ni. Kejam kan? Aku rasa macam aku man, I'm back to student untuk kaji balik siapa depa. Siapa dia punya? Okey, Jungkook, Yoongi, Namjoon, Taehyung, Hoseok, 1 2 3 4 5, Jimin, 1 2 3 4 5 6, Jin. Siapa ni? Cari dalam buku. Jalan ni. Okey. Ini benar. Okey, not bad. Ni sebab tiap kali aku tengok YouTube pasal MV tu, aku akan melencong pergi ke, kadang-kadang melencong ke drama K-lah, aku akan melencong ke masak-masakan Korea lah. Jadi daripada situ buatkan aku rasa lapar. Kau tahu tak, bila tengok depa masak, aku pun mula lapar dan macam-macam lah aku akan makan. Dengan yang tu, aku pun jadi rasa bukan setakat lapar yang apa tahu tak? Aku jadi lapar ayam. Okey, pada yang berminat boleh segera dapatkan buku K-pop Girl Army yang bertuah. Dan terima kasih ucapkan kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video aku pada kali ini. Dan kita berjumpa lagi dalam next video.